Dua aksi persahabatan menentang Kemboja dan Maldives tidak menggambarkan nama Nur Hakim sebagai pilihan di kesebelasan utama. Namun itu bukan alasan untuk Nur Hakim, malah dia nekat untuk membalas kepercayaan Panggon dengan harapan peluang untuk beraksi perlu diberikan kepadanya. Ya, saya bila setiap kali diberi peluang bermain, masuk sub ke ataupun first ke, bagi saya akan buat yang terbaik. So, tu atas pilihan coach lah. Mungkin dia ada pilihan sendiri. Tapi andai kata coach memberi kepercayaan first 11 kepada saya akan buat yang terbaik lah. Pertama kali sarung jersey negara ke pentas AFF ini adalah sesuatu yang cukup mengujakan. Mungkin persaingan terdekat Nur Hakim melibatkan Ruben Tendren, pemain kelahiran Terengganu ini sedia untuk menyerlah dan buktikan dia lebih layak untuk bawa cabaran. Sebaik je senarai itu dikeluarkan, saya rasa macam berbangga jugalah sebab saya salah satu yang terpilih. Sebab yang tak terpilih pun dia bagus juga bagi saya. So, semua player yang ada bagus. So, bila saya tengok senarai terakhir itu saya ada dalam list. So, saya rasa berterima kasihlah kepada coach dan saya akan membalaslah kepercayaan dia untuk Piala AFF ni. Okey, ini dia senarai akhir 23 pemain Harimau Melaya ke Piala AFF. 5 nama terpaksa digugurkan termasuk penjaga gol Azri Ghani. Selain itu, Ramadan Saifullah dari JDT, Dion Kools, R. Kogelaswaran serta Alif Izwan tidak dimasukkan dalam senarai pendek kali ini. Okey, baik. Kita bersama dengan Fina Nasrob untuk ulasan dari sesi latihan kem berpusat Harimau Malaya. Hai Fina, apa khabar? Hai Akbar, sihat Alhamdulillah. Akbar sihat? Alhamdulillah sihat. Hari ni aircon. Edlin sihat? Aircon okey ini Fina. Tapi Fina, lamalah Fina menanti kan untuk dapat senarai apa semua, senarai akhir pemain negara. Fina rasa Nur Hakim Hassan mampu memainkan peranan penting di Piala AFF nanti? Sudah pastinya, kalau tidak masakan namanya tersenarai dalam 23 pemain yang akan ke Piala AFF seperti mana yang kita lihat dalam dua aksi persahabatan. Kelibat Nur Hakim sememangnya diguna pakai walaupun hanya beraksi di separuh masa kedua, bukan selaku kesebelasan utama, tetapi itu sudah cukup untuk menggambarkan ada perlunya Nur Hakim dalam skuad kebangsaan. Jadi itulah yang menjurus ke arah pemilihan nama beliau dan berada dalam senarai 23 pemain. Dan sememangnya apa yang ditampilkan oleh Nur Hakim bukan hanya dalam tempoh 2 minggu bersama dengan skuad kebangsaan. Pemain ini juga cukup cemerlang ketika bersama dengan Selangor dan itu sudah cukup untuk memainkan peranan besar Nur Hakim bersama dengan skuad kebangsaan nanti. Seperti mana yang kita tahu, tidak banyak pemain-pemain utama yang berada dalam skuad kali ini. Jadi di situlah perlunya ada Nur Hakim dan diharapkan kemampuan Nur Hakim sendiri sebenarnya boleh mengejutkan kita semua. Kalau kita semua sedia maklum, kita jarang dengar nama Nur Hakim, memandangkan ini adalah kali pertama nama beliau berada dalam pentas AFF. Jadi sudah pastinya Nur Hakim boleh dikatakan sebagai senjata rahsia skuad kebangsaan. Mungkin pasukan-pasukan lain belum tahu di mana keperluan ataupun kekuatan pemain ini dan itulah yang mungkin yang menjadi timbang tara oleh Kim Panggon dengan menamakan beliau dalam senarai akhir. Okey, hari ini macam mana mood sesi latihan selepas 23 pemain dinamakan? Jadi apakah ada pendekatan yang berbeza ditampilkan Panggon, Fina? Pendekatan sama je Akbar, masih lagi menggunakan muzik sebagai sumber untuk memotivasikan mereka dalam setiap kali sesi latihan. Tetapi sudah pastinya sebaik sahaja nama mereka berada dalam senarai akhir Kim Panggon, itu akan menambahkan lagi semangat mereka untuk terus perjuangan mereka. Jadi saya lihat dalam sesi latihan pada hari ini semuanya berjalan dengan cukup baik. Tidak ada sebarang perubahan besar yang berlaku ataupun sebarang kecederaan pemain pada hari ini. Jadi saya fikir pemain-pemain kita cukup cergas
untuk meneruskan tugasan mereka di Piala AFF nanti, dan kita mengharapkan perkara itu berterusan agar tidak ada hiccups dalam perjalanan skuad kebangsaan di pentas AFF. Fina, antara nama besar hilang daripada senarai 23 pemain ke Piala AFF, of course Dion Kools kan. Adakah Fina tahu sebab di sebalik ketiadaan Dion dan siapa bakal mengisi posisi bek tengah negara? Okey, sebenarnya ramai yang tertanya kan, Adeline, kenapa tak ada Dion. Tetapi alasan yang diberikan adalah alasan peribadi ya, dan kita juga tidak berkesempatan untuk mendapatkan reaksi yang lebih jelas daripada coach Kim Panggon sendiri, kerana pada hari ini hanya 2 pemain sahaja diberi peluang untuk ditemu bual oleh media. Jadi perkara itu masih lagi menjadi tanda tanya sebenarnya. Namun saya berasakan kehadiran Dion Kools ini sememangnya sama ada beliau akan hadir ataupun tidak bersama dengan skuad kebangsaan mungkin sudah diketahui oleh lebih awal oleh kamp negara, kerana kalau Adeline ingat dalam laporan saya semalam, Afro sendiri, Syarul Nazim sendiri menegaskan beliau mungkin akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dion Kools sekiranya Dion tidak bersama dengan skuad kebangsaan. Jadi itu sudah menjadi satu gambaran yang cukup jelas. Ketiadaan Dion Kools memangnya sudah pun diketahui lebih awal, namun hanya hari ini dirasmikan Dion tidak bersama dengan skuad kebangsaan. Okey, baik Fina, kalau kita tengokkan kepada senarai 23 pemain, hanya segelintir saja yang memiliki pengalaman beraksi di pentas antarabangsa. Jadi apakah Kim Panggon dah ada sasaran untuk AFF? Ramai peminat nakkan kita layak ke separuh akhir, dan sebenarnya secara realistik di mana sepatutnya kita menamatkan kempen kali ini, Fina? Sudah pasti di pentas final, Akbar. Walaupun ramai yang menganggap di pertahanan nampak agak longgar, walaupun ramai yang berasakan tidak yakin dengan barisan yang ada, ekoran ramai sangat nama-nama baru yang berada dalam skuad kali ini, tetapi saya masih lagi melihat ada sudut positif daripada skuad ini. Kalau sebelum ini kita dah terbiasa sangat dengan nama-nama yang sering kali berada dalam skuad kebangsaan, sampai satu tahap kita keluar satu ayat tak ada muka baru ke ataupun tak ada nama-nama lain ke. Jadi kali ini mereka tampil dengan nama yang berbeza, kekuatan yang berbeza, Harimau Melaya yang berbeza. Tidak ada kurangnya, kerana kalau dilihat ketika kita menjulang kejuaraan pada 2010, pemain yang dibawa adalah pemain muda, majoriti pemain bawah 23 tahun. Mungkin situasi dia adalah berbeza, tetapi sebenarnya perkara itu boleh dijadikan sebagai rujukan juga. Tidak semestinya pemain baru diketengahkan ataupun muka-muka baru yang diketengahkan tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab negara, kerana kita sedia maklum Kim Panggon begitu committed dalam meneruskan misi kecemerlangan Malaysia. Jika beliau sudah pun membuktikan kemampuan beliau dengan membawa Malaysia ke pentas Piala Asia, apalah kurangnya untuk beliau membawa kecemerlangan yang sama ke pentas Asia Tenggara, walaupun dengan pemain yang berbeza, tetapi dengan kepakaran yang ada pada Kim Panggon, saya yakin ia bukan perkara mustahil untuk melihat Malaysia mampu sampai ke peringkat final, Akbar. Setuju. Dan pemain-pemain baru, muka-muka baru ni pun bagus untuk kita, kelebihan, kerana pihak lawan mungkin tak tahu dan tak boleh baca lagi permainan mereka. Senjata rahsia. Okey, baik. Terima kasih Fina Nasrum.